sulasi adalah kata dasar bagi semua perkataan. Semua perkataan dia akan ada kata dasar, yang mana kata dasar tersebut mesti dilihat dalam bentuk madhi, dalam bentuk fi'il, fi'il, madhi dan sulasi. Itu nature. That is the nature of Arabic language. Nature, antu kena faham nature ni apa? Nature tabiat. Bahasa Melayu kita ada tabiat juga. Bahasa kita, tabiat dia kita lihat, kita tak sebut berapa huruf ni. Ini 3 huruf kan? Kalau bahasa Arab fa'ala ni dia 3 huruf. Bahasa Melayu dia panggil maqta', dia panggil apa tu, suku kata. Kita kata okey, mop, perkataan mop, MOP, itu berapa huruf? Dia dengan berapa huruf? 3 huruf. Tapi berapa suku kata? 1. Itu nature yang kita kena. Sama juga dengan English, kita sebut cut, CUT, tapi itu suku kata je. Dipanggil syllable. In English dia panggil syllable. Dalam bahasa Melayu dipanggil suku kata. Bahasa Arab dipanggil maqta'. Okey, kalau kita belajar nahwu dan saraf, jarang kita akan jumpa perkataan maqta'. Tapi kalau kita belajar ilmu al-aswat, kita akan jumpa term al-maqta' ni. Okey, kalau dalam nahwu dan saraf kita akan banyak lihat dari sudut berapa bilangan. Berapa bilangan huruf ni. Dia tak sebut maqta'. Sedangkan fa ini sebenarnya satu maqta'. Ni satu maqta' lah, dipanggil maqta' qasir. Maqta' qasir ni dia ada satu huruf dengan satu baris. FA itu maqta' qasir. Kalau maqta' tawil, fa, dia ada huruf mad, FAA. Okey. Jadi kemudian dia ada seperti fan. Okey, contohnya apa? Kul dia ada itu maqta' dia maqta' dia panggil apa tu? Maqta' yang terdiri daripada samit, kemudian sa'id, kemudian samit, kul. Kemudian ada maqta' seperti kita kata kul, tapi apa tu, okey, saya bagi contoh lain. Contohnya macam rahim kan, bila kita waqaf, yang terakhir sekali him, itu satu maqta', tapi di situ 3 huruf. Jadi bab maqta' ni kita tak jumpa istilah ni kecuali dalam ilmu al-aswat. Okey. Jadi kalau fi'il sulasi, kalau kita lihat kepada madhi dan mudhari', sigha madhi dan sigha mudhari', dia akan ada 6 wazan. Apa maksud 6 wazan? Maknanya kalau fi'il ala wazni fa'ala, bila nak convert kepada fi'il mudhari', kemungkinan huruf ainul kalimah ni, fa'ain lam, apa makna ainul kalimah ataupun ainul fi'li, mana huruf yang kedua antara 3 huruf yang asal itu. Okey, sama ada dia akan jadi baris depan yaf'ulu ataupun dia akan jadi baris bawah yaf'ilu ataupun dia akan jadi baris atas yaf'alu. Adakah satu fi'il akan mengalami 3 baris ni? Tidak juga. Tapi kadang-kadang ada juga. Okey, macam hasabah. Hasabah ni masa dia madhi pun dia ada hasabah, dia ada hasibah dan dia ada hasubah dengan makna yang berbeza. Nanti kita akan tunjuk. Dia ada 3 makna yang berbeza. Kadang-kadang dia tak ada, kadang-kadang masa madhi dia satu je. Tapi bila convert kepada mudhari' dia boleh jadi yaf'ulu ataupun yaf'ilu. Okey. Macam mana cara kita nak tentukan? Okey, basically bila nak tukarkan sesuatu fi'il kepada mudhari', kita apa dia punya kaedahnya? Kalau sulasi, huruf mudhara'ah. kita tambah huruf mudhara'ah tu lah kan, tambah ya tu. Okey, itu secara asasnya. Yang menjadi kita perbincangan ataupun cabaran ialah untuk menentukan haraka ain al-mudhari'. Maksudnya apa? Okey, nasara yansiru. Kenapa tidak yansiru? Boleh tak kita nak kata nasara yansiru? Okey. Secara umum macam boleh sebab bila sebut nasara yansiru dah ada dah tu bunyi mudhari' dia, tapi tidak tepat.
Jadi nak tahu ketepatan harakat ainil mudhari. Harakat ainil mudhari ni dia ada beberapa kaedah, tapi bukan kaedah apa? Bukan kaedah kiasiyah lah, ya, sekadar kaedah umum je. Okey. Jadi fi'il yang mana madhi dia fa'ala, dia ada 3 kemungkinan. Sama ada kita akan jumpa fa'ala yaf'ulu, mana fi'il itu seperti nasara, yansuru, madda, yamuddu, da'a, yad'u. Semua ini adalah fi'il-fi'il yang ja'a ala wazni fa'ala Fa'ala yaf'ulu. yaf'ulu. Ini fi'il salim. Ya, yang ini fi'il mudha'af. Okey, yamuddu. Kalau orang tanya apa wazan yamuddu? Wazan dia apa ni? Yaf'ulu. Yaf'ulu. Walaupun yamuddu, sebab apa asal dia yamdudu. Ya. Da'a walaupun dia harful illah tapi sama ada wazannya, kecuali sekiranya melibatkan hazfun. Kalau ada hazaf fil kalimah, akan ada hazaf fil mizan. Okey. Dan ada fi'il yang kita jumpa, ya, benda ni apa-apa yang melibatkan fi'il sulasi dia adalah sama'i. Kalau ada kaedah pun kita panggil itu kaedah muqarridah je, kaedah berdasarkan kekerapannya, tidak boleh dibawa, tidak boleh dipegang 100%. Okey. Jadi kita akan jumpa juga fi'il yang seperti fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, wa'ada ya'idu. Ini fi'il misal, ya. Ba'a yabi'u, hadha ajwaf. Ata ya'ti, hadha fi'il naqis. Ya. Kita akan jumpa. Okey. Farra yafiru, sini dia tak tulis farra yafiru, ini madda yamuddu mudha'af. Di sini pun ada juga mudha'af, farra yafiru, fa'ala yaf'ilu, ya. Okey, kita akan jumpa juga fa'ala yaf'alu. Kalau adik-adik perasan, ya, dia letak nombor 3. Satu, fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Ini ingat ni. Dia bukan saja-saja letak ni, ya. Kenapa dia sebut fa'ala yaf'ulu dulu, fa'ala yaf'ilu dulu, baru fa'ala yaf'alu. Sebab, kenapa tak? Ini bukan saja ni dia letak urutan ni. Ikut kekerapan ayat, Fazal. Okey, bukan kekerapan ayat. Okey, Ustazah faham maksud anta, betul dah tu. Ya, maknanya Paling kerap. banyak ayat. Betul, ya, ahsanti. Kerap, ya, kerap. Maksudnya paling banyak dalam bahasa kita. Misal kita membaca ke, kita bercakap ke, kita akan paling banyak jumpa fa'ala yaf'ulu, diikuti dengan fa'ala yaf'ilu. Fa'il sulasi yang ja'a ala hazal wazan. Ada pun fa'ala yaf'alu paling sedikit antara 3 ni. Antara 3 yang pertama ni fa'ala yaf'alu. Kenapa? Okey, ini mungkin term baru, tapi Ustazah bagi tahu adik-adik. Ya. Okey, dia dalam kitab-kitab saraf dulu, kalau adik baca kitab-kitab saraf yang lama-lama, okey, dia nak menentukan harakat ainil mudhari ini satu cabaran bagi kita yang bukan native speaker. Ya, jadi ulama-ulama saraf, para linguis, dia cuba untuk memberi satu pedoman ataupun petunjuk. Ya, dia kata kalau fa'ala yaf'alu ni, fa'ala yaf'alu biasanya, ambil note ni, ya. Okey, Ustazah boleh je tulis kat sini, tapi sekejap lagi, ya. Antum boleh ambil. Dia kata apa? Dia kata kalau fi'il sulasi ainul mudhari, kaedah dia apa? Ainul mudhari mesti تخالف حركة عين المضارع لابد أن تخالف عين الماضي. Apa maksudnya? Harakat عين المضارع mesti Wajib tukar baris. dia tak boleh sama. Kaedah asas dia, ya, kalau fi'il madhi aini baris atas, maka most probably mudhari dia akan jadi baris depan ataupun baris bawah. Okey, ada tak jadi baris? Ada tu. Tapi buat observation, buat kajian ni, kita belajar ni kajian yang empat. Okey, dan kita juga, ya, kita juga telah buat research, ya, betul ke tidak fa'ala yaf'ulu paling banyak, followed by fa'ala yaf'ilu, baru fa'ala yaf'alu, betul. Ya, ini research yang kita dah buat. Okey, fa'ala yaf'alu
sekiranya apa? Cuba tengok contoh-contoh ni. Fataha, yaftahu, waqa'a, yaqa'u, qara'a, yaqra'u. Dia kata apa? Dia kata dia panggil nazariyatul mukhalafah. Nazariyah al-mukhalafah. Teori mukhalafah. Teori mana nak kata Melayu? Nazariyah al-mukhalafah. Nazariyatul mukhalafah ni maknanya ainul mudhari' mesti mukhalifah li harakat ainil madhi. Mukhalafah. Itu maksud dia. Mukhalafah. Kena bersalahan ya. Tak boleh sama. Yang boleh sama maksudnya apa? Maksudnya masa dia madhi fa'ala, mudhari' dia yaf'al. Fa'al tadi jadi yaf'al juga. Ya macam mana? Sekiranya. Walau bagaimanapun ingat Ustazah kata ya, ini kaedah lughawiyah. Al-kaedah al-lughawiyah dia tidak ada 100% ya. Dia tetap akan ada pengecualian. Okey, jadi yang akan biasanya kita jumpa fi'il yang mana ain, harakat ain madhi dia dengan ain mudhari' sama sekiranya huruf yang kedua atau ketiga daripada huruf yang asli itu merupakan salah satu daripada hurufil halaq. Apa dia hurufil halaq? Aha, kho, gha, aha. Itu belajar tajwid kan? Nama aja izhar halqi. Izhar halqi. Ainha. Kan? Jadi huruf izhar halqi itu huruf izhar halqi itu adalah huruf-huruf yang keluar daripada halaq. Jadi dia ada 6 huruf. Alif, kha, ada 6 huruf. Jadi sekiranya huruf kedua al-harf tsani atau tsalis maknanya ainul fi'li atau lamuhu harfan min hurufil halaq. Macam kita kata fatahah, ada tak huruf halaq kat situ? Tak ada. Tak ada. Hurufil halaq mana dia? Ada. Jadi mudhari' dia apa? Yaftahu. Fatahah yaftahu. Kita selama ni kita duduk dulu tak apalah ni, sekarang kita specialize, faham? Bila kita specialize, kita specialist. Jadi kita tahulah agak-agak pasal apa ya fatahah yaftahu. Kenapa orang tak kata fatahah yaftahu? Macam tak sedap je. Tak sedap tu ada logiknya ya. Tak sedap maksudnya lidah kita nak sebut tu dia pelak ataupun rasa berat berbanding dengan kita sebut fatahah yaftahu. Benda ini perlukan kepada kajian yang lebih lagi mengenai as-sautul lughawi ya, mengenai kita boleh buat lagi bila kita sebut fatahah yaftahu lebih ringan berbanding kita sebut fatahah yaftahu. Jadi orang Arab ni apa-apa dia nak benda tu ringan ada sebutan. Jadi sebab tu min syurutil fasahah, antara syarat-syarat fasih. Jadi antara benda yang fasih adalah benda tu ringan untuk disebut pada lidah. Qara'a ma mudhari'uhu yaqra'u. Qara ain dia apa dia? Bukan fa'il lam. Fa'il lam tu maknanya fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Jadi lamul fi'li ni harfun min hurufil halaq. That's why mudhari' dia huruf ainul fi'li itu berbaris di atas suka. Kita ambil contoh dia waqa'a. Mana hurufil halaq? Ain. Ya. Jadi ma mudhari'uhu? Yaqa. Waqa. Ni kan waqa dia jadi yaqa. Dia tak jadi yaqi. Dia jadi yaqa'u. Zahaba. Zahaba huruful halaq dekat mana? Harful halaq. Zahaba ma mudhari'uhu? Yadhhabu. Anda tak kata yadhhabu kan? Bukan sebab mungkin kalau kata yazhabu ada biasa dengar Ustazah memang boleh sebutlah. Betul, tapi cuba tu sebut zahaba yazhubu, zahaba yazhibu.
Mana lagi senang? Yazhab. Mana Zahaba lagi kita sedap yazhabu. sebut? Kan? Zahaba Lagi yazhabu. senang kita nak sebut zahaba yazhabu. Yazhab. Jadi semua ini sebenarnya berkenaan dengan sistem fonetik yang Allah ciptakan secara semula jadi bagi setiap manusia. Ya, kalau kita tidak kaji benda ni secara mendalam, kita tidak ulas dia, cuma kita ambil ini dia ambillah ilmu ni. Ini ilmu ni sebagai pedoman ya. Kalau nak kita kepada mubarak ya, yang ketiga adalah mubarak sulasi. Sebab apa? Dia sama'i. Jadi ini adalah kaedah yang satu kita panggil apa? Satu tips. Ya. Tips ini diberikan oleh ulama-ulama saraf, tapi kalau moden kalau belajar apa dalam kelas-kelas moden ni dia tak sebut benda ni. Sedangkan benda ni penting bagi seseorang yang mendalami ilmu bahasa Arab, dia kena tahulah. Okey. Jadi itu mengenai apa tu ainul mudhari' bagi fi'il sulasi ya. Kemudian fa'ila, cuba tengok ya, fa'ila sekiranya fa'ila ni maksudnya okey, fa'ila dia ada dua, sama ada fa'ila yaf'alu ataupun fa'ila yaf'ilu. Okey, agak-agak lah kenapa dia letak hak ni nombor 5? Sikit. Mukhalafah. Dia mukhalafah. Mana boleh mukhalafah? Kalau mukhalafah ini tengok ni fa'ula yaf'ulu sama ni. Teori musawah pula. Okey, kekerapan. Maknanya walaupun kita kata fa'ila, dia ada dua. Kalau fa'ala dia ada 3 mudhari' dia ya. Kemungkinan yang kita akan jumpa yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Kalau fa'ila kita akan jumpa sama ada mudhari' yaf'alu ataupun yaf'ilu. Tetapi fa'ila yaf'alu paling banyak. Paling banyak. 90% lebih. Mana-mana fi'il yang kamu jumpa kalau dia madinya fa'ila, maka la tataraddadu. Untuk antum mengatakan fariha yafrahu, hazina yahzanu, fahima yafhamu, hamida yahmadu, sami'a yasma'u, baqiya yabqa, qawiya yaqwa. Jadi jangan la tataraddadu. Ada juga fa'ila yaf'ilu tetapi sangat sedikit contoh dia. Hasiba yahsibu, ini antara contoh fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu, warisa yarisu, tidak banyak ya. Malahan fa'ula yaf'ulu lebih banyak bilangan dia berbanding fa'ila yaf'ilu. Baik, fa'ula la ya'ti min fa'ula illa yaf'ulu. Fa'ula tidak akan ada yaf'alu, tidak akan ada yaf'ilu. Kalau madinya ala wazni fa'ula, maka mudhari' dia mesti yaf'ulu. Karuma yakrumu, hasuna yahsunu, ya syarufa yashuku, la tataraddadu. Antum pegang hak ni pegang, boleh kata 100%. Ya, fa'ula. Okey, dan satu lagi kita kena tengok satu lagi apa? Okey, bila tengok pada fi'il sulasi kita kena tengok dia ni satu benda lagi, dia ni lazim ke muta'addi. Okey, ini kita panggil apa ni? Ini wazan. Ya, ulama-ulama saraf dia simpulkan bahawa fa'ala dengan fa'ila li'ati minhu lazim wa muta'addi. Kalau madinya fa'ala ataupun fa'ila, maka dia ada dua-dua. Ada dua-dua tu maksud macam mana? Dia ada fi'il lazim, ada muta'addi. Tapi kalau fi'il ala wazn fa'ula, tidak akan ada kecuali fi'il lazim. Dan lazim itu lazim yang menunjukkan sifat. Macam kita kata apa? Karumah, karim. Sifat kan? Karumah. Ya, hasuna, syarifah, syarif, hasuna, hasan. Jadi semua fi'il-fi'il yang ala wazni fa'ula ni biasanya fi'il lazim yang menunjukkan sifat. Sebab itu kebanyakan sifat musyabbahah datang daripada wazan ini. Karim, syarif, hasan, kabir, saghir, itu semua adalah sifat musyabbahah ya. Karuma, hasuna, syarufa, saghura, kabura, ya, dan macam-macam lagi ya. Okey, jadi is it clear tak point ni? Ustazah, Ya, boleh tanya. maksudnya wazan fa'ula akan khusus untuk fi'il muta'addi lah. Tidak ada fa'ula muta'addi, tidak ada. Baik. Okey, sekiranya ada itu pun atas dasar bukan sebab fi'il itu sendiri.
kita anggap makna dia. Kita anggap makna dia ni dia panggil istilah dia. Okey, istilah dia sekiranya dan tidak banyak ya, jarang kes juga kita jumpa. Faula ni 99.9% ya lazim. Ya. Kalau ada kes pun dia dipanggil tadmin. Yes. Antum tanda nanti cari sendiri apa makna tadmin. Tadmin tu maksudnya kita tadminkan makna dia tu dengan makna satu fi'il yang mana fi'il tu bukan faula dan fi'il tu muta'addi. Okey, contohnya kita usah tak ingat lagi contoh. Nanti tidak lagi ya. Okey. Antum tanda 20 tik dulu ya. Okey, tak apa nanti dulu tak nak ambil masa. Okey. Ada lagi soalan? Ustazah, fa'ula kenapa yaf'ulu? Katanya mukhalafah. Ini teori apa pula? Mukhalafah sekiranya dia tu fa'ala ataupun fa'ila. Ya. Adapun fa'ula dia tak pakai teori mukhalafah. Faham? Faham? Ya, yang mukhalafah ini untuk fa'ala dengan fa'ila dia. Adapun fa'ula dia hanya ada satu wazan ni je. Ya, madhinya fa'ula, mudhari'nya yaf'ulu. Ini tidak la yantabiq alaihi nazariyah al-mukhalafah. Kita tidak boleh nak apply nazariyatul mukhalafah, tidak perlu pun ya. Yang kita perlu apply nazariyatul mukhalafah kalau kita jumpa fi'il madhinya ala fa'ala ataupun fa'ila. Jelas? Jelas. Okey. Ya. Right. Okey, itu sulasi mujarrad. Okey. Rubai mujarrad. Okey, rubai mujarrad dia ada satu wazannya. Okey. Dan kalau antum perasan kebanyakan perkataan-perkataan yang diarabkan dipanggil Arabization kan? Arabization ataupun ta'rib. Ya, biasanya perkataan yang ditaribkan ni dia akan guna wazan ni. Ya. Okey, wazan fa'alala ni adalah wazan rubai mujarrad. Apa makna rubai mujarrad? Maksudnya semua fi'il semua huruf-huruf asal dia yang 4 ini adalah semua huruf 4 ni adalah huruf asal. Mana kita tak boleh buang walaupun satu. Kalau kita buang salah satu, makna dia tu akan sama ada rosak ataupun jadi makna lain yang tak ada kaitan dengan perkataan yang kita nak tadi. Okey, dari segi wazan, cara kita mewazankan dia fa'lala dengan tambah satu lagi lam. Jangan tambah fa, double fa ke double ain. Ini kita kena double huruf lam itu pada wazan. Okey. Contoh dia ba'sara, arbada, gharbala, waswasa, zalzala. Yang dua ni waswasa dengan zalzala ni take note ya, kita panggil rubai mudha'af. Rubai mudha'af. Masa sulasi pun dia ada ya, fi'il mudha'af kan madda, marra, hassa itu mudha'af sulasi. Ini mudha'af rubai. Okey, dan dia adalah rubai. Kalau antum buang salah satu sin ke, buang zai ke, ya, buang apa ke, rosak mana? Rosak terus. Tak jadi. Hilang dah mana. Mungkin ada dia dah jadi sulasi tapi tak jadi dah makna yang kita nak tadi. Okey, dan semua ini fi'il. Ingat kita yang tengah discuss ni, kita tengah discuss fi'il ya. Okey, isim ada tak sulasi? Isim ada tak rubai? Isim pun ada. Tapi tak, isim ni dia tak sepenting fi'il untuk kita discuss. Sebab tu dalam dalam muqarrar mana-mana kitab saraf, mana-mana course outline ya yang kita belajar kat universiti, sering perbincangan mengenai isim sulasi ke, isim rubai ke, isim khumasi tidak dibawa masuk dalam muqarrar. Sebab apa? Sebab benda tu tidak sepenting fa'il. Sebab fa'il ni apa? Fa'il dia tasarraf wa yashtaq. Fi'il sifat dia berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun isim dia duduk macam tu ya. Dia hanya berubah dari segi apa? Mufrad musanna jamak ataupun dia berubah dari segi muannas muzakkar. Adapun fi'il daripada satu word dia akan bercabang ke sana sini, nanti kita akan tunjuk sekejap lagi.
Okey. Jadi kita akan jumpa fa'al rubai, maknanya 4 huruf. Okey, mujarrad. Mana apa mujarrad maknanya tidak ada huruf tambahan. Mujarrad tu maknanya sunyi daripada huruf tambahan. Mana asal lah. Semua 4 huruf ni 4 huruf asal. Baik. Dan ingat ya, pastikan keempat-empat huruf ini adalah huruf sahihah. Apa makna huruf sahihah? Current situation dalam bahasa Arab. Selain alif waw ya. Selain alif waw ya. Kalau ada alif waw ya, dia tak panggil tepat-tepat mujarrad rubai. Rubai mujarrad. Ya. Kalau katakanlah di antara salah satu 1, 2, 3, 4 ni ada huruf alif waw ya. Ya. Dia dah tak jadi, dia bukan tak jadi, dia tak panggil. Dia tak namakan dia sebagai rubai mujarrad. Okey. Jadi, kalau iaitu dia panggil apa? Dia panggil mulhaq bil rubai mujarrad. Jangan buat tak tahu pula lepas ni kalau orang kata apa itu fa'il yang mulhaq bil rubai mujarrad. Fa'il mulhaq bil rubai mujarrad ni, okey. Masa kita belajar sulasi, fa'il sulasi dia ada sahih dengan mu'tal kan? Apa beza sahih dengan mu'tal? Sahih tak ada alif waw ya. Mu'tal ada alif waw ya. صحيح mana خالي من الألف أو الواو أو الياء. Kalau mu'tal ada. Jadi kalau masa sulasi itu istilah dia. Kalau rubai istilah dia tak panggil sahih dengan mu'tal. Dia panggil yang ada mu'tal, yang ada salah satu daripada huruf waw ke ya ke alif ke, dia panggil mulhaq. Mulhaq bir rubai mujarrad. Mulhaq bir rubai mujarrad. Okey, contohnya apa? Kalau rubai mujarrad wazannya fa'lala. Fa'lala. Tetapi yang mulhaq bil rubai mujarrad bilangan hurufnya sama, barisnya baris ni, baris yang pertama fathah, yang kedua sukun, yang ketiga yang ketiga baris atas, yang keempat baris atas, baris sama. Yang bezanya dia bukan fa'lala. Ya, dia fa'ala. Fa'ala, 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 fa'la. Okey, sebut betul-betul. Fa'ala, contohnya jawraba. Apa makna jawraba? Jawraba maknanya albasahu aljawarib. Jawrab maksud dia apa jawrab? Stokin. Jadi jawraba memakaikan stokin. Faham? Memakaikan stokin. Ya jawrabahu. Jawraba Ali ibnahu. Ali memakaikan anaknya stokin. Okey. Ini bermakna fa'il rubai mujarrad ini boleh dikatakan kesemuanya muta'addi. Kalau rubai mujarrad muslim rubai muslim muta'addi. Ingat ya, antum sebutlah fa'il apa pun, kepala otak kita mesti kena fikir the issue of muta'addi dan lazim. Ya, nak tahu dia lazim ke muta'addi, kita kena tahu makna. Ya, jadi sebab itu alladhi yadrusu as-sarf la yastati an yatakhalla anil ma'ajim al-lughawiyyah. Kita tidak boleh. Siapa yang belajar bahasa Arab, siapa yang belajar ilmu saraf, dia tidak rujuk kepada kamus, ustazah tidak tahulah ya. Dia mungkin dapat tahu ya makna perkataan melalui dia go to translation ya, tapi dia tak tahu sejarahnya, asal usul, akar umbi benda tu, perkataan tersebut. Okey, fa'ala jawraba. Ingat, lepas huruf jim ni huruf waw. Lepas huruf pertama huruf waw. Okey. Kemudian fa'wala. Ya. Nampak baris sama. Baris sama tak? Kedudukan baris. Bilangan huruf sama kan? Sama. Tapi ingat, kedudukan baris dan bilangan huruf sama, tetap sama. Cuma di mana letaknya waw dan ya dan alif tu. Itu je. Jadi sebab tu okey, kita akan jumpa dan ingat ya, contoh-contoh ni tak banyak contoh ni, tapi kita biasa jumpa contoh-contoh dalam kitab-kitab saraf dan adalah ya penggunaan dalam bahasa harian pun tidak begitu kerap kita jumpa. Okey, fa'ala bermakna jawraba, fa'wala bermakna dahwara. Dahwara ni maksud dia apa? Makna pula. Contohnya dahwara. Okey, apa makna dahwara? Dia kata dahwara ay jama'ahu wa qadhafahu fi
fi huwa. Okey, pukul dan lempar dahwara. Fa'ala baitara, contoh dia alajal hayawan. Apa makna baitara? Baitara maknanya merawat haiwan. Okey, fa'ala seperti perkataan asyara. Asyara maksudnya apa? Asarat turab. Asarat turab maksudnya menghamburkan tanah. Asara turab. Fa'la. Fa'la ni pun adalah fi'il. Okey. Fa'la fa'la contohnya salqa ay istalqa ala zahrihi. Salqa antara makna salqa ialah menikam daripada belakang. Ya. Okey. Jadi semua fi'il ni dipanggil mulhaq. Mulhaq termasuk dalam kategori rubai mujarrad. Okey, hal hada wadih? Wadih. Ada soalan? Macam mana bedakan was-wasa pun ada juga huruf illah was. Okey, bagus. Ya, yang ini ada huruf illah tapi ingat ya, dia datang 2 kali. Okey, waw ni fa yang pertama dengan lam yang pertama, fa dengan lam yang pertama min jinsin wahid dia kata. Satu jenis, ada huruf yang sama. Ain dengan lam yang kedua min jinsin wahid. Jadi ini masuk dalam grup yang rubai mujarrad yang asalnya dia tak masuk mulhaq. Okey, zalzala pun sama macam dengan waswasa. Dia actually yang dia satu lagi dia tak sebut sini. Satu lagi dia tak sebut yang termasuk dalam golongan rubai mulhaq bil rubai mujarrad, wazan fa'lala. Fa'lala juga. Seperti apa? Seperti jalbaba. Jalbaba termasuk dalam rubai mulhaq bil rubai al mujarrad. Kenapa? Sebab dia ada 2 huruf yang sama dan dia berdekatan. Ini 2 huruf yang sama tapi dia berjauhan. Faham tak? Mana? Okey, ada satu lagi. Ni 1 sampai 5 kan? Dia ada nombor 6. Tapi dalam kitab ni tak sebut. Dalam kitab lain dia sebut. Fal lala. Wazan dia apa? Wazan dia fa'lala. Contoh dia jalbaba. Ada ustazah Ustazah dia sebut kat bawah tadi. Jalbaba. Jalbaba, kenapa dia masuk dalam kategori okey, yang penting sebenarnya ada penting tak pentingnya untuk kita tahu ya. Yang paling penting kita tahu cara nak tasrif, kita tahu cara penggunaan makna dia ya. Kalau kita tidak tahu bahawa secara teorinya ini dipanggil mulhaq, itu acceptable lagi ya. Yang paling penting antum tahu nak tasrif dia, tahu makna dia, itulah paling penting. Ya, satu lagi nombor 6, wazan dia fa'lala. Tapi contoh dia bukan seperti ini. Seperti yang ini. Contoh dia jalbaba. Okey, jalbaba dia ada huruf jim, lam. Kemudian 2 kali huruf ba belakang. Baba, jalbaba. Faham ke amla? So dia masukkan kategori sini ya. Kategori ni. Okey. Clear ke tak? Clear. Yang ditambah tu adalah huruf lam lah. Dia tambah lam juga. Cumanya bila pergi pada contoh ya, masa wazan ni sama fa'lala, ini pun fa'lala juga ya. Masa contoh dia bukan macam waswasa, contoh dia macam jalbaba. Kalau ni ra ba lam, 4 ni huruf lain belaka. Huruf lain dan huruf belaka. Huruf yang berlainan dan sahihah. Di sini dia ada huruf sahihah pun ada, dia ada huruf yang apa? Huruf yang mu'tal pun ada, tapi bentuk dia macam ni ya, bentuk dia mudha'af ni, 2 kali dia sebut ya. Dia huruf yang pertama dan ketiga huruf yang sama, huruf yang kedua dan huruf yang keempat huruf yang sama. Adapun jalbaba, huruf ketiga dan keempat tu huruf yang sama. So yang itu ya kita saraf kategorikan dia di sini, tapi dalam kitab ni dia tak sebut, mungkin dia nak elakkan kita keliru. Sebenarnya tak ada isu apa pun. Isu yang paling penting antum tahu cara nak tukar dia kepada mudhari', kepada amar, kepada mana-mana mustaq dia yang lain, masdar. Itu isu yang paling penting. Faham ke mamla? Okey, cuba tukar kepada mudhari'. Ba'sara mudhari'uhu Yuba'siru. Amar Ba'sir. ba'sir. Masdar Ba'sarah. ba'sara. Sama lah. Kita punya satu yang sama lah. Yang lain sama, follow yang ni je. Okey, arbada yu'arbidu arbid arbada. Yang paling penting
Ya. Okey, benda yang antum kena di hujung jari antum biar boleh sebut madhi, mudhari', amar, masdar, ism fa'il, ism maf'ul. Yang lain tu tak ada masalah dah. Insya-Allah. Dia lagi smooth. Asalkan antum boleh sebut yang empat ni. Ba'thara, yub'athiru, ba'sir, ba'thara, ism fa'il muba'sir, ism maf'ul muba'sar. Ya, adapun yang seterusnya tu kita akan belajar secara detail, kita akan belajar juga nanti insya-Allah ya. Okey, kalau yang ni fa'ala fa'ilu. Kita tasrifkan jawrakan Contoh. yujawribu. Yujawribu. Bunyi pelik sikit kan, tak apalah sebab nama dia pemulhaq. Jadi no wonder lah dia agak apa? Ya, sebab kita pun jarang jumpa ni ya dalam penggunaan harian tu, kita tak banyak jumpa. Okey, jawraba yujawribu. Amar? Jauh. Jawrib. Masdar? Jawraba. Raba. Ya, dahwara. Okey, yang kalau fi'il yang mulhaq bil ruba'il mujarrad ni yang paling kita kerap jumpa saytara. Sebab dalam Quran pun ada saytara. Musaitir, al-musaitir. Ya, saytara. Saytara wazan dia apa? Fa'ala. Say'ala, mumtaz. Okey, cuba tasrifkan dia. Saytara. Yusaytiru. Suatu saat. Saytara. Saytara, yusaytiru, saytir. Masdarnya? Saytara. Ya, dia punya sifat apa? Kalau fa'lala, yufa'lilu, fa'lil, fa'lalah. Tambah marbutah di belakang. Ya, ataupun fi'lal. Fi'lal ini hanya untuk dua ni je. Mana? Dia panggil macam ni je. Waswasa, dia boleh waswasa dan wiswas. Zalzala, dia boleh zalzala. Ataupun zilzal. Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mana dia sama je. Ya, tapi yang lain fa'lalah saja. Jadi macam ni fa'ala. Fa'ala. Okey. Saytara ya. Apa makna saytara? Lebih berat kot. لا ومن السيطرة لا نستطيع أن نسيطر على هذا الأمر. Fokus. sikit lagi. Kuasa. Okey, saytara dekat-dekat Menguasai. menguasai, bukan kuasa, menguasai. Menguasai dalam bentuk kontrol. Ya, kontrol. Mengkontrol. Mengawal. Saytir. Faham tak? Okey. Ada lagi soalan? Jadi kalau lain kali orang kata apa itu mal af'al al-mulhaqa bil ruba'il mujarrad, ini je, tak ada apa-apa ya. Sebenarnya kita tak pernah dengar term tu. Jadi sekarang kena tahulah ni. Nanti kan gerak tak tahu lagi, siaplah. Okey. Kemudian ini antara makna ya, antara makna dikata apa, wa minal muhim an ta'rif anna wazna fa'lala alladhi yantami ilayhi al-mujarrad ar-ruba'i waznun وزن له أهمية خاصة إذ استعمله العرب في معان كثيرة ونحن نحتاج إليه في عصرنا الحاضر عند استعمالنا أفعالا من ألفاظ الحضارة أو عند النحت. Jadi dia kata apa fungsi wazan ni? Ya, wazan ni ada kepentingan dia. Walaupun dia jarang tapi dia penting. Dia kata apa? Antaranya okey, kalau dalam dunia hari ini perkataan-perkataan alfazil hadarah, perkataan-perkataan yang agak moden ataupun an-nahtu yang perkataan yang di abbreviation. Ya. Biasanya akan pakai wazan ni. Okey. Dan antara makna-makna ad-dalala 'alal musyabaha. Ya, alqama at-ta'am ay sara kal-'alqam. Ia membawa makna menyerupai. Alqama at-ta'amu wa nasara at-ta'amu mithla al-'alqam. Okey, ad-dalala 'ala anna al-ism al-ma'khudh minhu ala mithl 'arjana. Ya, ay ista'mal al-urjun. نستعمل ذلك كثيرا في الألفاظ الأجنبية. Okey. Ini Ustazah kata tadi ya. Kita banyak guna dalam proses Arabization. Talfana was taken from the word telephone. Jadi orang Arab dia ambil telefon, kemudian dia
dia apa arabkan perkataan itu, nak kata menelefon. Menelefon dia ambil ta, lam, fa, nun. Ya. Dan benda ni tidak ada bentuk ruwet Arabik, ya, tetapi dia wazankan dia seperti wazan perkataan Arab. Ya, talfana. Mudhari'uhu yutalfinu, talfin, talfana. Menelefon. Jadi talmaza, yutalmizu, talmiz, kan, taken from the word tilmiz. Okay, apa lagi? Makyaja. Makyaja, make-up. Make-up, tahu make-up? Make-up. Oh. Yes, makyaja. Ya, makyaja. Talfana. Ya. Ini semua perkataan-perkataan yang diambil daripada bahasa Inggeris ataupun mungkin bahasa lain. Makyaja. Makyaja was taken from the word make up. Tapi diarabkan. Apa maksud diarabkan? Diubah menjadi seperti seolah-olah perkataan tu memang originated from Arabic word. Tapi sedangkan tak ada pun, dia tak ada kaitan pun. Kalau antum cari lafana, ya, talafa tu tak ada kaitan dengan makna telefon ni. Talfana mudhari'uhu yutalfinu, makyaja. Makyaja memakeup-kan, ya, menghias. Ya, okey, letak makeup, dan makyaja, ya, memakaikan makeup, makyaja. Okey, apa lagi, ya? Ada lagi, ya, perkataan-perkataan yang moden lah. Okey. Jadi kemudian as-sayrura. As-sayrura ni makna kemenjadian, menjadi. Okey, mithlul labnana, sayyarahu lubnaniyah. Okey, labnana. Ya. Labnana ni jadi jadi Lubnani. Najlaza ni sayyarahu Ingilizian. Tukar dia jadi jadi English. Ya. اوكي النحت هو ان ننحت من كلمتين او اكثر كلمه واحده تدل على معنى الكلام الكثير وذلك على النحو التالي. Nahat ni apa? Macam kita kata apa? Macam kita kata la haula wala quwwata illa billah. So kita nak singkatkan. Okey, apa itu la haula? Hauqala. Hauqala. Al-hauqala mal hauqala? Hauqala tu an taqul la haula wala quwwata illa billah. Basmalah, yubasmilu, basmalah. Okey, basmalah an taqul bismillahirrahmanirrahim. An taqul bismillah. That is basmalah. Apa lagi? Kabbara. Ya, tapi kabbara dia itu fi'il sulasi, ya. Okey, asalnya sulasi kabbara. An taqul Allahu akbar. Ya, dan ada makna lain bagi kabbara. Ayuh. Ini abqasi ni Abdul Qais. Abdu dia gabung dengan kita kan okey, awak kahwin dengan dia, lepas tu dapat anak. Okey, nama anak tu sekerat nama mak, sekerat nama bapa. Contohnya apa? Ada kat sini? Okey, mak dia contohnya nama Zaitun. Ayah dia nama Rashid kan contohnya. Jadi Zaira ke, ya. Macam ni dah. Okey, Abdul Qais dia singkatkan jadi Abqasi. Ya. Abdul Syams, Abdul Syami. Ini tapi ini bukan fa'ilnya, ini fa'il bukan fa'il. Ini contoh naht. Okey, Abdul Syami. Okey, Dar'ami, mutakharrij fi Darul Ulum. Okey, Dar'ami ini maksudnya seseorang yang graduated from Darul Ulum, ya. Satu universiti dekat Qahirah ni, Darul Ulum. Faham tu? Okey, ini an-nahtu. An-nahtu tu macam abbreviation, 2 atau 3 perkataan yang dicantum jadi satu. Okey, ini konsep an-nahtu. Okey, ini konsep an-nahtu untuk isim, ya. Dan contoh yang fa'il pula ini, ni. Hauqala an taqul la haula wala quwwata illa billah. Basmala ay qala bismillah. Ja'fala ay an yaqul ja'alani Allah fida'aka. Okey, هذا واضح؟ Okey tak? Ya. Take note. Okey, kalau tak faham boleh tanya bila-bila. Hadi idan, okey, bla bla dah tak ada dah.
Okey, barulah kita masuk pada mazid sulasi, iaitu kan mazid sulasi. Jadi fi'il mazid sulasi itu kita dah sentuh hari itu sampai kita ada mazid biharfin, mazid biharfain, mazid bisalasat ahruf. Mazid biharfin ada 3 wazan. Untuk sulasi mujarrad dia ada 3 wazan. Okey, apa wazan-wazannya? Yang pertama af'ala, yang kedua fa'ala, yang ketiga fa'ala. Okey, ingat ya, hadhihi auzan qiyasiyah. Wazan-wazan ni adalah qiyasi. Apa makna qiyasi? Okey, maknanya secara teori. Secara teori dulu. Tengok. Okey, katakanlah ustazah ada word ka, sin, ba. Okey. Secara teori, kita boleh tukarkan, okay, let's say lah madhi dia hasaba. Ya, mungkin hasubah, mungkin juga hasiba. Ya, okey. Sama ada masa dia madhi hasaba ke, hasiba ke, hasuba. Tapi kita boleh convert kepada rubai, ya, dengan wazan-wazan yang telah kita sebutkan. Ya, kita juga boleh convert kepada khumasi dan sudasi. Jadi secara teori, antum kena faham ni, secara teori kita boleh tukarkan dia kepada ahsaba, kita boleh tukarkan dia kepada hasaba ala wazni fa'ala, hasaba. Berarti betul-betul baris kena tepat, jangan salah baris, ya. Okey, ilmu nahwu saraf tidak boleh dihafal, tapi kena faham. Bila antum baca, perhati, faham, insya-Allah dia akan melekat dekat kepala kita. Tidak perlu untuk hafaz. Kalau nak hafaz, apa benda ni? Kalau nak hafaz Quran, hafaz hadis, hafaz syair, okey, hafallah mana-mana kata-kata yang indah, khutbah-khutbah yang terkenal, kerana apa benda tu. Ya. Antum kena hafal language, bukan hafal kaedah. Kaedah tak perlu hafal, ya. Kaedah kita akan ingat sendiri nanti. Okey, hasaba. Okey, ini untuk rubai. Lalu khumasi secara teori. Khumasi dia ada 5 wazan, ya. Start dengan yang alif dulu. In hasaba. Ihtasaba. Okey, ihsabba. Ini secara teori, kemudian okey, masa madhi, masa sulasi kita ada okey, ahsaba, hasaba, satu lagi hasaba, ya. Hasaba, ya, doublekan huruf tengah, ya. Okey, hasaba. Okey, kemudian dia akan jadi tahasaba, ya, tahasaba, tamatta untuk hasaba, tamatta untuk hasaba, ya, tahassaba. Okey, kemudian dia akan ada ini dah habis khumasi, sudasi pula. Sudasi istahsaba, ya. Okey, ishabba. Ini secara teori, ya, sabar dulu. Istahsaba, ishaba, apa lagi? Ihsausaba. Okey, ihsausaba. Ya, dan satu lagi ifawala. Ifawwa. Okey, ihwas, ifawala. Cuba. Istawaba. Okey, sawwaba. Ya. Ihsawwaba. Secara teori. Okey. So kita nak confirm macam mana? Ini secara teori. Antum letaklah mana-mana fi'il sulasi, cuba. Just kalau sekadar untuk melatih lidah, ya. Untuk melatih lidah, ini tak ada masalah, ya. Tukar je sendiri. Sama ada makna ni tahu, tidak tahu, biar belajar cekapkan sirah dulu, ya. Cekapkan cara nak tukar-tukar tu. Okey. So kita nak check, ya. Kita nak check hasabah ni, okey, ada berapa jenis wazan mazid yang digunakan. Maknanya warid fil lughah, fil istighnam. Okey. So you have to check in the dictionary. Kita kena check dalam dictionary. Sebab kalau kita tak check dalam dictionary, kita tak akan jumpa semua. Ya. Okey, so mana ni? Tadi dah.
Okey, adik-adik kena tengok cara, okey, cara Ustazah tunjuk ni cara belajar sendiri. Ya, cara belajar sendiri. So gunakanlah cara-cara yang Ustazah sebut, ya. Perhatikan macam mana cara Ustazah cari maklumat. Okey, ni semua adalah kamus-kamus Mu'jam Arabiyah ni yang Ustazah dah download. Asasul Balaghah, dalam ni ada jilid 1. Tak habis lagi download ni ya. Tajul Arus, Lisanul Arab. Tak habis lagi download ni. Ya. Mu'jam Al-Ain. Okey, ni ada semua. Okey, ni Ar-Ra'id. Hadihi Ma'ajim Arabiyah. Hadihi Ma'ajim Arabiyah. Okay, orang yang belajar bahasa Arab dia kena kenal ni, hadhihi al-ma'ajim. Ini kitab Al-Mu'jam Ar-Ra'id, Al-Qamus Al-Muhit, Al-Mu'jam Al-Arabi Al-Asasi, Al-Mu'jam Al-Wasit, Al-Munjid, Tajul Lugha wa Sihah Al-Arabiyyah, Jamhara. Hadhihi Ma'ajim Arabiyah. Okay, sekurang-kurangnya biarlah tahu nak guna Al-Mu'jam Al-Wasit ni. Okay. Semua dictionary tadi boleh download dalam internet. Sekurang-kurangnya adik-adik kena ada nuskhah ya min al-Mu'jam al-Wasit. Ustazah, kenapa Ya, macam kurang macam fokus kepada yang fi'il rubai? Apa dia? Macam kurang perbincangan pasal fi'il rubai je kurang sikit. Di mana? Di mana? Di mana Macam tu? if'an lala, ada ke kitab yang bahas pasal if'an lala, if'awala, if'awala? Okey. Wah. Okey, kena perbincangan dia ada dalam kitab-kitab saraf. Cuma contoh dia tu sangat terhad. Jadi memang tak ambil kisah sangat. Dalam bahasa pun memang tak banyak. Dia wazan tu ada tapi contoh dia tidak banyak. Ya, contoh dia memang very limited. Ya. Okey, kalau if'ala ya contohnya apa? Ikhlaulaqa, ihlaula, apa tu lagi? Tak banyak, sangat limited ya. Sebab apa benda ni kita kena ingat ya.
sekalipun kita kata dia qiyasi, tapi bila melibatkan lugha, dia tetap kita kena ambil daripada orang Arab. Okey, kita nak check tadi ha sin ba kan. Okey, ni huruf dal. Kalau buka melalui apa tu Maktabah Syamilah, kita boleh go direct, kita type je ha, dia pergi dekat ha, ya, terus keluar ha, ya, tapi sebab ni daripada PDF. Okey, ini huruf ha, hasin. Hasin, okey, hasin, ini dia. Okey, nampak tak? Clear? Clear. Okey. Kalau dalam mu'jam wasi, adik-adik kena ingat, ya. Okey, cara mu'jam ni disusun. Setiap mu'jam, dia ada cara penyusunan dia sendiri. Itu antum belajar dalam madah leksikografi. Tapi tak apalah, ya. Okey, pada masa yang sama, sambil-sambil, ya. Jadi biasanya antum belajar benda ni dalam madah leksikografi. Okey, kalau mu'jam wasi, okey, cara manhaj yang diguna untuk menyusun, ya, perkataan-perkataan. Okey, perkataan yang diletakkan selepas nuqtah kabirah ni, okey, al-kalimah allati baina al-qausain ba'da nuqtah kabirah, itu adalah main entry. Main entry itu maksudnya the root word atau root word asal sekali. Ya. Okey, jadi mana-mana perkataan yang berada selepas dia diletakkan di bawah dalam kurungan juga ini semua adalah sub entry. Main entry itu dipanggil madkhal raisi. Main entry. Kemudian dia ada sub entry, madkhal far'i ke apa istilah dia dalam bahasa Arab, saya lupa dah. Ya. Okey, jadi semua ini entry. Apa maksud entry? Entry itu maksudnya perkataan yang dipilih untuk disyarahkan di dalam kamus tersebut. Ya, perkataan yang dipilih. Jadi kalau bahasa Arab, oleh kerana bahasa Arab ni tabiat dia ada kata akar dia, kata dasar dia. Jadi kata dasar itu diletak sebagai main entry, dan mana-mana perkataan yang mushtaq min zalikal usul akan diletakkan di bawahnya sebagai sub entry. Ya. Okey. Jadi cuba adik-adik tengok atas satu madah. Madah ni maksudnya apa? Madah sulasiyah. Madah sulasiyah ni, okey, contohnya madah ni adalah huruf ha, sin dan ba. Okey. Jadi ada fi'il madhi daripada ha, sin, ba ni ala wazni fa'ala, dan ada juga ala wazni fa'ila, dan ada juga ala wazni fa'ula. Maknanya madah ni ada tiga-tiga ni. Ha, fa'ala ada, fa'ila pun, fa'ula pun ada. Ada setengah, kita tengok hazana, dia ada dua. Hazana dengan hazina. Hazuna ada, ada tiga-tiga. Hazana ada, hazina pun ada, hazuna pun ada. Antum kena perhati ni, So lepas ni balik buka letak dalam telefon dia. Mu'jam wasit ni. Okey, hazana dia ada tiga-tiga juga. Ya. Hazana, hazina, hazuna. Ini hasiba. Okey, hasaba. Okey, hasaba al-mala. Maksud dia apa? Mengira duit. Mengira harta. Mudhari'uhu yahsubu. Macam mana kita nak cari mudhari' dia? Ni lambang. Ya. Ni tanda ni. Dia tak tulis, dia tak eja. Yahsubu, ya ha sin ba.
Ya, sebab dia kira kita dah tahulah secara basicnya nak tukar kepada mudhari'. Sebab itu nak guna kamus ni, kita kena ada basic in Arabic. Kalau tak ada basic in Arabic, memang tak mungkinlah untuk memanfaatkan kamus yang sehebat ni. Okey, jadi hasaba mudhari'uhu yahsubu. Kita arafna, ya, arafna min hadha ar-rams. ya, hadha ar-rams يشير إلى حركة عين مضارع حسب. Okey. Hasaba mudhari'uhu yahsubu. Jadi terpakailah teori mukhalafah tadi ya. Ini fa'ala, ni yaf'ulu. Masdar dia hisaban atau husbanan. Bermakna addahu ahsahu mengira. Okey, ada juga hasibah. Kalau hasibah adakah sama makna dengan hasabah? Nanzur. Biasanya hasibah, hasibah Ustaz kata apa tadi? Most probably mudhari'uhu sayakun yaf'alu. Sebab teori mukhalafah kan? Hasibah mudhari'uhu yaf'alu, betul lah. Yahsabu. Hasibah yahsabu, maksud dia hasaban. Makna dia apa? Sama ke tak dengan makna ini? Dia kata apa? Ilyadda jildatuhu minda. Oh, tak sama makna. Hasibah yahsabu maknanya kulit dia menjadi kekuningan disebabkan oleh penyakit. Ya, maka sifat musyabbah dia ahsab, muannasnya hasda. Wasyai'a. Apa makna syai'a? Lepas tu dia ada ini dia ada wa, dia dah titik dah. Titik maknanya dah habislah satu makna. Wa dash ni maksudnya wa hasaba. Ulang perkataan ni balik. Ya. Kalau dia letak baris tu untuk menunjukkan mudhari' dia. Okey, wa hasaba yasubu yang membawa makna qaddarahu. Ni makna yang kedua. Hasaba bermakna qaddara, menganggarkan. Ya. Okey. Yang ni pula hasiba asy-syai'a. Hasiba asy-syai'a kadza yahsabu. Jadi hasiba ni ada dua makna juga. Satu makna jadi kuning. Kulit dia jadi kekuningan, jadi keputihan disebabkan penyakit. Okey, hasiba syai'a. Ini lazim. Macam mana antum macam lazim, dia tak ada perkataan yang menjadi maf'ulun bih. Dia tak ada perkataan mansub. Tak ada kalimah mansubah. Isim zahir mansub tak ada. Itu menunjukkan dia lazim. Kalau ada macam ni, ini menunjukkan dia muta'addi. So ambil tips tu. Ya, tentu tak pada masa yang sama kalau terambil subjek leksikografi pun kena ingatlah ya cara nak guna kamus. Okey. Hasiba yahsabu hasaban. Masdar dia lain, ini hisab, ini husban ya. Ini hasaban. Okey. Hasiba, ini hasiba yahsabu hasaban. Kalau hasiba asy-syai'a maknanya ini fi'il muta'addi. Sebab dia datangkan satu isim zahir. Biasanya dibuat datang perkataan al-amra ke ataupun sesuai dengan siap untuk perkataan tersebut ya, konteksnya sesuai dengan ayat tersebut. Okey, kadza hisbanan. Masdar dia hisbanan. Okey, cuba adik-adik tengok hasiba asy-syai'a. Apa makna ni? Apa makna lambang ni? Hasiba asy-syai'a kadza. Apa makna lambang ni? Lambang mana? Ini nak nampak tak ni? Ni atas dan bawah ni. Mudhari' dia. Ya, maknanya mudhari' dia harus apa dia? Harus fathah dan kasrah. Bawah. Ya, makna hasiba. Kita nak kata yahsabu pun boleh, kita nak kata yahsibu pun boleh. Dua-dua digunakan. Tapi yang ini makna dia apa? Zanna. Apa makna zanna? Sangka. Hasib tu bukan bimbang. Saya sangka dia tu. Ya, hasba, zanna. Faham tamam lah? Okey. Ya. Okey, jadi hasibah di sini bermakna zanna, menyangka. Ya, bukannya membilang, bukannya maksud dia jadi putih, tak. Hasibah, yahsabu boleh, yahsibu pun boleh. Kalau kata hasibah syai'a kadza, menyangka sesuatu demikian. Saya sangka dia bagus. Hasib tu. Masih benar. Apa dia?
Ahasiban nas an yutraku. Ahasiban nas an yutraku sudah. Ahasiban nas an yutraku sudah. Adakah manusia menyangka an yutraku sudah bahawa mereka akan dibiarkan macam tu je, tidak akan dihisap. Ya. Okey. Kemudian ada juga hasubah. Hasubah pun ada ala wazni fa'ula. Dan kita cakap apa tadi? Kalau fa'ula dia tak terpakai dalam teori mukhalafah tu. Ya, sebab apa? La ya'ti min fa'ula illa yaf'ulu. Wa la ya'ti min fa'ula illa lazim. Fa'ula ni pertama mudhari' dia hanya yaf'ulu. Hasubah yahsubu. Yang kedua, fa'ula walaupun kita tak tahu makna, tapi kita boleh pegang bahawa fi'il ini membawa makna lazim. Maknanya, dan lazim pula lazim yang memberi makna sifat. Okay. Kita apa? Hasubal insanu yahsubu hasaban. Maksudnya sama ya, tapi makna lain. Jadi nak tengoknya, nak bezakan dia dalam siap lah, dalam ayat. إذا كان له ولآبائه شرف ثابت متعدد النواحي. Dia kata mempunyai kemuliaan, makna berketurunan mulia. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Ini bab nak pilih isteri, nak pilih calon isteri. Nabi kata apa? Siapa ingat hadis tu? Ingat, antum kena hafal lah hari ni, lepas ni nak kahwin, ya, kena baca hari ni. Okey, Nabi kata apa? Kita cari ada baris ya. Okey. Nabi SAW yaqul, Nabi kata apa? Tunkahul mar'ah li arba'. تنكح المرأة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Okey, ente kalau nak dengar pun boleh, ya. في باب زيارة أهل الخير وجلس بهم وصحبته. Okey. Ini dia punya this is good ya. Site ni very good untuk bahasa kamu. Ya, ente boleh dengar dan tengok dia punya skrip kat bawah ni. Okey. Ziarah, okey, Nabi kata apa? Tunkahul mar'ah li arba'. Tunkahul mar'ah li arba'. Limaliha wali. Nak baca macam mana ni? Nak baca macam mana tu? Bihasabiha. Wah, mumtaz. Lihasabiha. Mana tadi perkataan hasabiha? Ini. Hasab. Jadi tunkahul mar'ah limaliha. Wanita itu dinikahi ya atas dasar apa? Yang pertama harta dia, wali hasabiha dan keturunannya, wa li jamaliha dan kecantikannya, wali diniha dan agama. Dan Nabi SAW kata apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka ambillah yang mempunyai agama dan saya kamu beruntung. Taribat yadaka. Ya. Okey. Jadi ya, biasanya kita tertarik, seseorang tu tertarik pada wanita sebab cantik, ya, sebab dia berharta, sebab dia berketurunan mulia. Ya. Tapi kadang-kadang cantik pun tidak ada agama, ya, berketurunan mulia tapi dia sendiri taklah bagaimana. Ya. Ataupun kaya, tapi terlalu materialistik dan macam-macam ya. Yang paling penting pilih ya, ciri-ciri yang pertama dulu itu agama. Kalau dapat yang ni bonus lah. Ya. Sebab apa? Asal ada agama, insya-Allah. Fasfar bidzatid din taribat yadaka. Jadi perkataan syahid kita di sini adalah perkataan hasabun, ya, hasab. Jadi hasabiha. Okey, kita nak check tadi, bila kita nak convert sama dia fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula, bila kita convert ke fi'il rubai, maka bentuk itu sahaja. Tak kira lah masa dia sulasi itu fa'ala ataupun fa'ila ataupun fa'ula. Okey. So kita ada ahsaba. Ahsaba ala wazni af'ala. Lagi apa? Cuba yang dalam kurungan.
ihtasaba. Kemudian hasaba. Ini af'ala. Fa'ala. Wahada. Fa'ala. Okey. Makna ni lain-lain ni ya. Kena cek sendiri pula makna kejap lagi ya. Okey. Kemudian okey, ini rubai. Dah habis dah rubai, masuk khumasi pula. Yang khumasi ada ihtasaba. Ihtasaba. Okey, apa makna ihtasaba? Kita tengok kemudian lah. Yang penting penggunaan dia tu ada. Nah, makna dia banyak ni ha. Tengok ni dalam siap yang berlainan, makna pun berlainan ni. Okey, ihtasaba. Sorry ya. Ihtasaba. Okey, lagi? Tahasaba. Fa'ala. Wa hadha? Tahassaba. Ada lagi tak? Ada lagi tak fi'il mazid yang bawah hasaba? Tak ada dah. Tak ada dah. Okey, Ustazah nak ingatkan satu perkara. Tidak ada, tak semestinya tidak ada di sini, tak semestinya tidak ada. Yang pasti satu wazan yang kiasi yang kita boleh tu istaf'ala. Istaf'ala adalah wazan yang digunakan untuk membawa makna at-talab. Talab. Apa makna talab? Permintaan. Jadi, secara kiasi kita boleh buat istahsaba walaupun di sini tidak disebutkan. Ya? Okey, ini maknanya perkataannya. Cuma kenapa dia tak sebutkan? Mungkin tidak popular sangat nak guna istahsaba. Ya? Okey, anyway, inilah perkataan-perkataan ataupun fi'il mazid yang terbit daripada hasaba. Okey, apa beza perkataan tahassaba dengan yang di bawahnya? Al-hisab. Kenapa yang ini ada alif lam? Ini dah masuk isim. Isim yang mushtaq daripada hasaba ataupun hasiba ataupun hasuba tadi. Faham tak? Jadi ini dah masuk bab isim. Habis dah? Ya, isim ingat, isim tak apa. Sebab apa? Isim dia memang macam tu lah. Yang penting kita tahu dia punya makna. Tapi fi'il kita kena tahu. Sebab apa? Fi'il ni dia boleh berubah-ubah. Ya, dan makna dia pun berubah-ubah. Okey. Kalau hazina dia ada hazana, hazina, hazuna. Kemudian dia ada ahzana, fa'af'ala, hazzana, fa'ala, tahazana, fa'ala, tahazzana. Dah habis. Okey, ada 4. Okey, kita ambil tengok contoh yang lain pula. Contohnya hasara. Okey, hasara. Hasara ala wazni fa'ala. Lepas tu dia ada hasira dan dia ada hasura. Ada tiga-tiga ya. Kemudian rubai dia ahsara, af'ala, hassara, fa'ala. Okey, kemudian inhasara ada, inhasara, tahassara, istahsara. Ya. Okey, dah. Kemudian ni hassa. Hassa sulasi. Kemudian ahassa, ini rubai dah, af'ala. Ya, inhassa, tahassasa. Dah tak ada 3 je. Jadi adik-adik kena bear in mind ya. Atas satu fi'il sulasi tu bukan semua auzan ya secara teori itu ada digunakan dalam bahasa. Cuma secara teori sekadar untuk melatih lidah itu boleh. Okey, ini hasada. Hasada. Okey, dia ada ahsada. Kemudian dia ada tahasada. Kemudian dia ada okey, tak ada dah. Ahsada dengan tahasada. Ya. Okey, ya. Jadi maksudnya fi'il rubai yang terbit daripada hasada ni tidak banyak. Ya, secara teori ente boleh je buat semua bentuk tadi ya, tapi yang ada dalam penggunaan kemungkinan ini saja, 2 ini saja. Okey, macam apa? Tahasada ada dalam hadis, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Okey, hada wadih? Clear tak? Okey, ya. Jadi settle. Nah, so kita nak pergi
satu-satu ya. Kita nak tengok hari tu kita dah tengok dah fi'il af'al. Okey. Af'al ala wazni. Okey, ma'ani af'ala. Ya, kata kerja berimbuhan alif. Ya, wazannya af'ala. Ya. Fungsi dia yang pertama at-ta'diyah. Ya, kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Qara'a membaca, aqra'a membacakan. Labisa pakai, albasa memakaikan. Alima tahu. Ya, a'lama saya tahu bahawa dia sekian. Ya. Okey. Kemudian kita ada ad-dukhul fi zaman. Asbaha berpagi-pagi, masuk dalam waktu pagi. Maknanya apa? Berpagi-pagi. Adalah aku pada waktu pagi. Klasik tu bahasa ya. Okey, asbahtu ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Wa ala nabiyina. Okey, abhara masuk dalam laut. Apa masuk dalam laut? Belayar. Ya, abhara. Dakhala fil bahr. Sebab tu ibhar tu kita ni belayar ya. Okey. Adalala ala annaka wajadta syai'a, yani akramtu Zaidan. Akramtu Zaidan ada dua kemungkinan, saya memuliakan Zaid ataupun saya mendapati Zaid tu karim. Saya mendapati Zaid sebab apa? Dia mula makna wajadtu syai'a ada seperti muayyanah. Tapi ingat ya, makna yang kedua dan seterusnya ini adalah makna yang sekundar. Ya, makna suci. Fungsi utama dia yang nombor satu sekali at-ta'diyah ni, nak menukarkan daripada lazim ke muta'addi. Okey, yang ni dia tak banyak. Contoh ni biasanya contoh-contoh yang kita jumpa dalam kitab-kitab lah ya. Okey, ad-dalala 'ala salbi. Macam Ustazah cerita ni lepas. Kalau ajama maksud dia apa tu? Ajama? Izalu ibham. Mubham kan. Kalau a'jama menghilangkan keraguan. Okey. Ad-dalala 'ala al-istihqaq. Istihqaq ni layak. Layak apa? Layak untuk dituai. Maksudnya sudah tiba masa untuk dituai. Ahsad az-zar'u. Nanti apa pula ahsad az-zar'u? Ahsad az-zar'u mana? Telah sesuai untuk dituai. Ya, tanaman itu telah sampai masa untuk dituai. Ahsada. Okey, azwajatil fatah, ya, telah tiba masa untuk berkahwin. Asyaral makan. Okey, ad-dalala 'ala al-kasrah. Ia menunjukkan banyak. Asyaral makan, maknanya tempat itu banyak pokok. Asyaral makanu maknanya tempat itu banyak pokok. Ya, asyara maknanya banyak pokok. Okey, asba al-makan, tempat itu banyak dengan zabiyun. Mana zabi? Zabi. Rusa. Asba al-makan, maknanya tempat itu banyak rusa. Asad al-makanu, tempat itu banyak asad. Kalau banyak ramu, Apa dia? kalau banyak ramu boleh ke buat akhrosha? Okey, Ustazah tak tahu. Ustazah tak boleh jawab lagi yang tu. Ya, sebab kebanyakan benda ni adalah sama'i. Nanti Ustazah chat ya. Anda juga boleh chat. Ya. Tapi Ustazah rasa macam boleh lah. Dia tengok pada makna perkataan tu. Banyak apa? Ya. Tapi nanti kita cek. Boleh ke nak boleh ada tak dalam kamus? Cuba pergi dekat madah farasha, farashin. Okey, ada tak afrashal makan bermakna banyak farasha. Ya, banyak rama-rama. Okey, itu satu kerja sekolah ya. Cari sendiri ya. Okey, asadal makan. Nak cakapnya kita nak kata tempat itu banyak singa. Bahasa biasa, bahasa asal al-makan kasura fihi al-usud. Al-makan kasura fihi al-usud. Tempat itu banyak singa. Tapi kita boleh simplifykan dengan menukarkan ya kepada wazan af'ala. Asadal makanu maknanya kathirul usud. Al-makan kathirul usud. Okey, ad-dalala 'ala at-ta'rid. Ad-dalala 'ala at-ta'rid maknanya apa makna ta'rid? Demonstrate. Demonstrasi. Okey, aba'tul manzila. What do you think? Aba'tu daripada perkataan apa ni?
Ba'a. Okey, ba'a jelasin. Ba'a jual. Aba'a menjualkan. Macam mana tak menjualkan? Maksudnya apa? Lelong. Lelong ataupun yelah macam lelong lah ya. Mengeksposkan rumah itu untuk dijual. Lelong lah kot. Ya. Apa tu dia panggil satu lagi? Kalau kita tak display kan ini barang-barang untuk dia. Kita panggil apa? Dalam bahasa Melayu? Memamerkan. Tak. Okey, faham sendiri lah ya. Ba'tul al-manzilah arradtu lil bai'i. Saya exposekan dia untuk dijual. Lelong lah tu kot. Promosi. Mempromosikan untuk dijual ya. Arhantul mata arradtu lirrahni. Ya, saya exposekan barang ni untuk digadaikan. Arhantul mata. Okey. Tapi adik-adik kena ingat ya, ini biasanya perkataan-perkataan ni sama'i. Jadi contoh dia limited ya. Cuma ada, nak cakap ada ya. Yang kiasi af'ala lit-ta'diyah. اوكي اثمر الدلاله على ان الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق من فعله. اوكي اثمر البستان. Okey, maksudnya daripada perkataan samarah, simar ya. Kalau asmara berbuah. Kebun itu ya berbuah, mengeluarkan buah, mempunyai buah. Asmarul bustan, kebun itu berbuah. Awraqat asy-syajarah, ya. Okey, pokok itu berdaun, maknanya mempunyai daun. Sara zat tu maksudnya mempunyai. Sara jadi, okey, became possessing ya, something ya. Zat wara maksudnya dia memiliki daun, maknanya dia berdaun, ya, mempunyai daun, mengeluarkan awraqat asy-syajarah. Okey, ad-dalalah 'ala al-wusul ila al-'adad. Okey, yang ini ustazah akan skip, bukan skip, ustazah akan cepat-cepat ya. Tapi antum ambil note ya. Ad-dalalah 'ala al-wusul ila al-'adad, ya, untuk menunjukkan apa, sampai ke suatu nombor. Okey. Masal al-'adad sara khamsah. Jadi 5. Jadi 5 ni kalau bahasa kita berlima. Ya. At'asat al-banat, bersembilan. Okey. Perkataan-perkataan macam ni kalau dalam bahasa Melayu, okey, berlima, berenam, satu. Yang kedua macam kita ya, meniga, menuju, menyeratus. Dalam masyarakat Melayu dia okey, Melayu zaman-zaman dulu, sekarang pun masih lagi diamalkan ya. Macam apa, dalam macam kalau orang mati kan 3 hari dia makan 3 hari kan, buat kenduri arwah 3 hari, kenduri arwah 7 hari, 40 harinya 100 hari. So orang Melayu pun dia ada istilah dia meniga, menuju, menyeratus. Ya. Tapi itu dalam konteks culture Melayu ada perkataan begitu. Dalam Arabic pun dia ada. Akhmasal adad, macam the number became 5. Sara khamsah. At'asat al-banat, sirna tis'an. Okay. The number of girls became 6. Berenam, ini apa? Tis'an, 9 kan. Okay. Menyembilan maknanya the number became 9. Ya, 9 orang ada anak. Ya. Okey. Ad-dalalah 'ala al-wusuli 'ala al-'adad, sampai ke satu nombornya. Okey. Ini okey, dah habis dah ya, maknanya itu jangan bimbang sangat ya, yang penting tahu contoh-contoh yang ada dalam kitab lah. Ya, dalam penggunaan harian tu kalau orang yang banyak membaca dia akan jumpa benda-benda ni. Ya, kalau tidak jaranglah kita jumpa ya. Okey, just untuk ilmu kena tahu. Okey, sekarang kita nak pindah kepada fa'ala ya. Fa'ala ini pun wazan yang agak famous, yang second famous ya. Selepas af'ala. Selepas af'ala adalah fa'ala. Okey, maknanya in our language wazan yang kita paling kerap jumpa, wazan mazid ya, yang paling kerap kita jumpa adalah af'ala, diikuti dengan fa'ala dan diikuti dengan fa'ala. Ya, itu untuk wazan rubai. Okey. Jadi, okey, apa makna nahwan? Okey, what is the morphological meaning? Ataupun morphological
apa itu function untuk fa'ala. Apa wazan? Okey, nombor 1 ini kena pegang betul-betul dan kena faham betul-betul. Makna yang pertama dan kedua ni hak paling penting. Ya. Okey, makna yang pertama dia kata ad-dalala 'ala taksir. Dia kata fa'ala lit-taksir. Kalau antum bercakap dengan mana siapa-siapa ya, linguis ke, lugawi ke, faqih ke, orang-orang yang terlibat dalam bidang fiqh ke, ya. Okey, dia kata fa'ala lit-taksir wal mubalaghah. Apa maknanya? Okey. Apa makna at-taksir wal mubalaghah? Lebih itu syafaat. Taksir ni, taksir maksudnya membanyakkan kan? Memperbanyakkan, mubalaghah ni melampaukan. Okey, apa maksud dia? Okey, ini istilah. Yang penting kita faham makna perkataan tu. Okey. Ma makna tafa? Simple. Berpusing. Tawaf. Tawaf. Tafa. Cuba tukarkan tafa kepada fa'ala. Tawaf. Aywa. Ya, tawafa. Okey, ma makna tafa? Anda kata apa tadi? Tafa? Berpusing. Apa pula makna tawafa? Pusing berulang kali. Ya, tawafa ni maknanya berpusing-pusing. Apa makna berpusing-pusing? Ya. Yukarrif ma'ani. Maksudnya dia Karif. itu maksudnya taksir. Maknanya perbuatan itu dibuat banyak kali. Tapi kita express dia hanya dengan menggunakan satu perkataan, iaitu dengan mendabelkan huruf tengah ni. Dan wazan tawafa lit-taksir ini adalah wazan qiyasi. Apa makna qiyasi? Kalau kita biasa nak express, perbuatan itu dilakukan banyak. Ya, so kita gunalah wazan fa'ala. Okey. Tawafa maksudnya berpusing kan? Okey. Kalau tawafa berpusing, kalau tawafa berpusing-pusing, maknanya banyak kali. Tak tawa berpusing juga. Ya. Jadi sebab tu kita tengok ini contoh yang diberikan dalam kitab. Okey, at-tawafa bermakna aktsara at-tawafa. Membanyakkan tawaf. Okey, contoh apa lagi yang dibagi? Qattala. Qattala. Ma makna qatala? Qatala. Membunuh. Okey, qatala maknanya membunuh. Ya. Kalau qatala, okey, qatala fi'il lazim ke mutaaddi? Mutaaddi. Kalau tawafa mulazim ke mutaaddi? Macam lazim, memang lazim lah. Okey, tawafa lazim. Tetapi lazim di sini lazim yang menunjukkan pergerakan. Jadi kalau kita nak express pergerakan itu banyak kali dilakukan, kita gunalah wazan fa'ala ni. Faham tak Amla? Okey, jadi qatala bunuh sekali. Kalau qatala, itu menunjukkan banyak kali, menunjukkan banyak. Al-kasrah wal mubalaghah, at-taksir wal mubalaghah. Contohnya dalam Quran, dalam suratul Ahzab, ya, dalam suratul Ahzab. Okey, dalam suratul Ahzab ayat dia siapa ingat? Okey. Sekarang ni kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah memudahkan, ya, kepada kita internet. Ya, internet ini apa dia? Sebab apa? Udara kita ini dia ada gelombang, ya. Jadi semua ini adalah hasil daripada
the science of gelombang yang Allah cipta secara semula jadi, kemudian dimanfaatkan oleh manusia, lalu terhasillah ya internet semua ni ya, ada satelit semua tu ya. Sebab apa? Sebab ada gelombang. Gelombang tu kita tak nampak ya. Okey, dalam surah ini surah Al-Ahzab ya. Mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Okey. Tengok, mereka ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Oh ya. Nampak tak? Qutilu tu wazan mabni lil majhul ya. Mabni lil ma'lum ya. Qatala. Okey. Qutilu. Dibunuh. Ya, sebab apa? Wazan mubalaghah ya. Okey. Dan ustaz akan terangkan lagi ya. Okey, wazan taksir ni dia boleh jadi taksir boleh jadi pada maf'ul. Contohnya okey, perkataan buka. Okey, buka in Arabic apa dia? Fataha. Ya, fataha. Okey. Kalau kita buka pintu sekali, kita kata fatahtul bab. Ya. Kata kalau rumah kita ni ada 30 tingkap. Tingkap lah. Ya. Okey, fataha. Kalau ada satu tingkap, kita fatahtu an-nafidah. Ada 30 tingkap. Nanti nak guna apa? Fathah. Ya, sebab banyak maf'ulun bih tu kita juga guna fathah. Fattahtul nawafis ya. Saya membuka tingkap. Jadi bukan sekali, lepas buka yang ni, lepas tu buka yang tu, lepas tu buka yang tu. Jadi fattahtu. Jadi sama ada kalau tawafa pada perbuatan itu sendiri ya. Okey, kalau qatala boleh jadi pada perbuatan itu sendiri dan pada maf'ulun bih. Tapi kalau fataha wa futtihat abwabul jannah ya, hadis yang dalam bulan puasa kan, bila masuk bulan Ramadan ditutupkan pintu neraka dan dibuka pintu abwab. Maknanya okey, dibukakan pintu-pintu syurga wa futtihat. Ya, dibukakan fathah ya. Jadi gunalah fathah. Sekarang boleh beza dah. Fathah dia dah pun mutaaddi. Fathah dia bukan memutaaddikan lagi, tetapi dia memberi makna banyak ataupun mubalaghah. Hal hadha wadih? Faham tak ni? Okey. Ustazah ambil satu bagi contoh nama. Okey, nama. Tidur kan? Okey. Kalau buat tidur, nak kata macam mana? Kau ni tak tidur lah. Nawama. Betul. Nawama. Gunalah wazan. Fa'ala. Nawamta. Ya. Nawamta. Kau ni tidur je. Itu satu cara. Dan kita juga boleh guna sirah mubalaghah. Itu anta nawam. Kau ni kaki tidur. Penidur ya. Kaki tidur. Anta nawam. Ya. Atau kalau kita nak guna verb, kita gunalah wazan fa'ala. Nawam. Nawam tak? Okey. Kau ni tidur je. Nawamta. Okey. Dan kita kena nama dia adalah fi'il lazim. Apa makna lazim? Tidak ada maf'ulun bih kan? Okey. Apabila kita convert kepada nawama, dia ada dua kemungkinan di sini. Kalau sekiranya masa dia sulasi dia lazim, kita convert kepada nawama, satu dia membawa makna al-taksir wal mubalaghah, dan satu lagi at-ta'diyah, membawa makna apa? Menidurkan. Okey, nama tidur. Nawama banyak tidur ataupun menidurkan, membuatkan seseorang itu tidur. Contohnya kita kata munawwim, nawwama. Munawwim ni macam pil yang boleh membuatkan orang tu mengantuk sampai tertidur. Faham tak? Okey. Kalau dia ni masa dia sulasi dia mutaaddi, bila kita tukar kepada fa'ala, dia biasanya dia hanya memberikan makna
At-taksir wal mubalaghah. Okey, contoh yang satu lagi, qata'a. Apa mana qata'a? Potong. Betul. Kan? Okey, qata'a potong. Dia lazim ke muta'addi? Muta'addi ya, potong mesti ada potong apa kan? Potong daging. Saya potong daging. Ya, ada maf'ul bih. Okey, kalau saya sekali potong, kita kata qata'a. Qata'a tu marrah wahidah. Tapi kalau kata qata', daging banyak kan? Kita mesti banyak kali potong kan? So kita gunalah qata'a. Faham tak? Ada macam roti kan, roti john tu panjang kan? Ya. So kita nak taktik dia, taktik. Potong kecil-kecil ya. Taktik. Ya, taktik. Okey, ataupun batang kayu, dipotong, potong kecil-kecil, itu pun kita boleh guna qata'an. Okey, hal hada wadih? Okey tak? Itulah yang dengan itulah yang dimasukkan dengan al-taksir wal mubalaghah. Ya. Jadi aksiru minal qira'ah. Antum kena banyak membaca supaya kita jumpa dengan contoh hidup. Contoh hidup ni maknanya apa? Contoh yang ada dalam penggunaan betul-betul ya. Okey, selain daripada itu, ghallaqa, zabbaha, mawwata. Zabbaha, kalau zabaha menyembelih, kalau zabbaha yuzabbihu abna'ahum. Yang Quran kan? Ini ayat tu. Kita tahu ya, yuzabbihu. Kita guna yazbahu. Kalau yazbah sekali, ini yuzabbihun. Dia bukan bunuh seorang buat seorang. Yuzabbihuna abna'ahum. Yuzabbihu zabbaha. Fir'aun ni dia buat operasi lalang. Dia nak hapuskan semua bayi-bayi lelaki kerana dia khawatir salah seorang daripada bayi lelaki tersebut akan menggoncangkan kerajaan dia. Jadi dia pun buat projek ya, ops, ya, zabbaha yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Mawata. Okey, mawata daripada perkataan mata. Apa makna mata? Mati. Okey, mawata ni banyak mati. Contohnya, okey, sekarang kan musim Covid. Ya, okey, memang signifikan sangat perkataan ni ya. Okey, kalau mata seorang, mawata. Okey, mawatan nas. Ramai manusia mati disebabkan Covid. Boleh yang guna ni. Ya, sebab bila berlaku wabak, banyak kematian. Jadi mawatan nas, pada jarak intisar virus corona. Ya, mawata. Okey, dan mawata juga boleh memberikan makna at-ta'diyah, yani at-ta'diyah. Ya, sebab apa? Sebab asalnya mata fi'il mutaaddi, fi'il lazim ya. Bila kita convert kepada fa'ala, so dia ada dua kemungkinan lah, sama ada al-taksir wal mubalaghah ataupun at-ta'diyah. Okey. Settle. Habis. Faham dah? Ustazah, dia bukannya mati berkali-kali. Maksudnya dia ramai mati lah kalau Ya, mawat. ramai mati. Sebab itu Ustazah kata tadi at-taksir sama ada fil fi'li pada perbuatan itu sendiri, sepertinya wafa kan. Perbuatan tu banyak. Ataupun fil fa'il. Fil fa'il. Tahu? Mawatan nas. Mana fa'il dia? An-nas kan? Dan ataupun fil maf'ul. Ada maf'ulun bih. Contohnya apa? Macam zabbaha tu. Apa? Zabbaha. Ya. Jadi ramai bayi-bayi lelaki yang telah dibunuh pada zaman Fir'aun. Ya. Okey, ramai manusia mati disebabkan COVID-19. Ini fa'il kan? Matan an-nas. Fa'il kan an-nas kan? Okey, yuzabbihuna abna'ahum. Abna' tu maf'ulun bih kan? Sebab itu kita memang kena teliti. Jadi at-taksir sama ada fil fi'li pada fi'il ataupun fil fa'il ataupun fil maf'ul. Tapi fi'il tu kita guna wazan fa'ala li dalala ala at-taksir wal mubalaghah. هل هذا واضح؟
Mubalaghah tu lain dengan taksir. Mubalaghah tu samalah dengan taksir tu. Mubalaghah tu makna melampau. Ya. Okey, jelas ke mubalaghah? Lebih kurang taksir lah. Ya. Jelas. Okey. Kita ambil satu lagi ya. Masa dah nak habis dah. Okey, kita ambil satu lagi. Okey, at-ta'diyah. Okey, dalam af'ala pun dia ada at-ta'diyah, dalam fa'ala pun dia ada at-ta'diyah. Okey, at-ta'diyah always bear in your mind. Ta'diyah ni maknanya masa dia sulasi, dia lazim. Bila convert ke fa'ala ataupun fa'ala, dia af'ala, dia menjadi muta'addi. Okey, kalau bahasa Melayu ingatlah kita tambah imbuhan me kan. Gembira jadi menggembirakan. Masuk jadi memasukkan. Keluar jadi mengeluarkan. That is ta'diyah. Ya, imbuhan me dengan kan dekat belakang. Okey, let's say Fariha Zaidun. Fariha Zaidun. Siapa gembira? Zaid. Fariha Zaidun. Zaid gembira. Wa farrahtuhu. Aku menggembirakannya. Farraha. Kita guna tukar. Okey, kalau nak tukar kepada af'ala pun boleh juga ni. Antum nak kata afraha ataupun farraha, dua makna ta'diyah belaka. Boleh guna, bebas nak guna apa-apa ya. Fariha, farihtu, ana farihtu. Saya gembira. Kalau farrahtuhu, saya menggembirakannya. Farrahtu ummi. Ya, I make my mother happy. Ya. Okey, sama juga dengan afrahtuhu, ya, I make him happy. Okey, kharaja Zaid. Kharaja Zaid. Kharajtu, saya mengeluarkannya. Mana saya menyebabkan dia keluar. Okey, dan biasanya ta'diyah yang ada pada wazan fa'ala ini, dia juga membawa makna al-ja'liyah, menjadikan sesuatu itu sekian-sekian. Macam kita kata apa? Kabura. Kabura besarkan. Kabbara, membesarkan, menjadikan sesuatu itu besar. Hasuna, hasuna cantik, indah. Hasana, mencantikkan. Ya, apa makna mencantikkan? Menjadikan sesuatu itu cantik ataupun indah. Clear? فإذا كان الفعل فإذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد صار متعديا لمفعولين. Kalau fi'il itu mutaaddi لمفعول واحد, masa dia sulasi, dia sudah pun mutaaddi لمفعول واحد. Maka bila antum tukar kepada fa'ala, dia akan mutaaddi لمفعولين. Macam mana pula nak beza dengan at-taksir? Antum kena tengok ayat. Fahima Zaidun ad-darsa. Zaid faham pelajaran. Faham tu ad-darsa. Saya memahamkannya pelajaran. Faham tu. Ya, fahima nak tukar kepada fahama pun sama juga makna. Sama dengan fahama ya. Okey, hakada fi alima wa 'allama. Alima tahu, 'allama mengajar. Okey, alima tahu, 'allama menjadikan tahu. Apa makna menjadikan tahu? Mengajarlah kan? Ya tak? Okey, sam'a dengan sam'a, mendengarkan, memperdengarkan ya. Akala, apa makna akala? Makan. Okey, kalau menjadikan dia makan, akalahu, makan. Tak makan, pukul kau. Ya, akal. Ya, kita paksa dia. Maknanya kita push dia suruh makan sampai dia makan. Akalahu. Okey. Akala dan akala ya. Okey, jadi kita kemungkinan akan bukan keliru ya. Kita kena check adakah fa'ala ini membawa makna at-taksir wal mubalaghah ataupun fa'ala ini membawa makna at-ta'diyah. Jadi kita kena tengok pada ayat lah. Sebab itu Quran, bila kita baca Quran, kita kena perhati betul-betul dan kena tatbikkan benda yang kita baca ni. Ya, sebab apa? Sebab Quran dia ada balaghah dia. Okey. Ad-dalalah 'ala at-tawajjuh. Ya, dia memberi makna at-tawajjuh, menuju. Syarraqa. Instead of kata tawajjaha syarqan, kita boleh kata dia menuju ke sebelah timur. Ya, dalam bahasa biasa kita kata tawajjaha syarqan. Ya, ini fa'il dhamir mustatir. Syarqan ini maf'ulun fih. Ya, maf'ulun fih. Ini zaraf makan. Okey, tapi kita juga boleh express tawajjaha syarqan in one word dengan menggunakan wazan fa'ala. So when we say syarraqtu, maknanya tawajjahtu syarqan.
syarraqtu. Sebab itu Masya Allah, bahasa Arab ni dia kaya dan dia sangat komprehensif. Ada satu perkataan, kita sebut satu perkataan tapi makna dia begini, syarraqa bermakna tawajjaha syarqan, menuju ke sebelah timur. Gharraqa, aina gharrabta? Ya, awak mengembara ke mana di sebelah barat itu? Okay, gharrabta. Gharrabtu, ya, saya menuju ke sebelah barat. Okey, tapi adik-adik kena ingat ya, benda-benda yang macam ni, yang kalau yang kiasi, yang 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Adapun yang ketiga, dan seterusnya ini kebanyakannya adalah sama'i. Sama'i itu maknanya contoh-contoh yang ada dalam kitab, ya, kita tidak boleh nak reka-reka ni. Ad-dalalah ala anna syai'a, yang keempat, ya, yang menunjukkan makna anna syai'a qad sara syabihan bi syai'in mushtaq min al-fi'li. Sesuatu itu dah jadi menyerupai sesuatu yang diambil daripada fi'il tersebut. Apa ayahnya? Ada apa pun. Qawwasa fulanun. Qawwasa fulanun. Ma mana qawsun? Qaws. Ma mana qaws? Qawsu kan? Qawsu. Qaws ni apa? Lengkung. Apa tu? Rainbow. Kurungan kan? Kurungan tu bentuk dia macam mana? Kaus. Lengkung. Melengkung. Qaus tu kurungan, bukan kurungan, lengkungan. Ya. Kenapa nak kurungan tu namanya kurungan? Sebab dia melengkung. So makna asal dia lengkungan. Sara mislal qawli, dia dah jadi melengkung. Ni kenapa ni? Dah tua, badan dah bongkok jadi macam melengkung. Qawwasa fulanun. Si fulan tu dah melengkung. Melengkung kat sini maknanya, ya, bongkok tadi, ya, badan dia tu dah tak tegak macam muda dah, ya, dah jadi bongkok sikit dah. Bongkok tu jadi melengkung sikit. Ya. Okey, jadi kita pun sebutlah qawwasa fulanun, dah jadi seperti lengkungan, dah jadi seperti qaus. Ya. Hajjara at-tinu sara mithla al-hajari. Jadi seperti hajar. Mana hajar? Batu. Batu. Tanah tu dah jadi macam batu, keras sangat sampai dah jadi macam batu. So when we heard hajjarat dinu, ماذا فهمنا؟ Okay, الذي فهمنا من هذه العبارة hajjarat din, ya, tanah itu telah menjadi seperti batu. Ya, sebab apa? Hajara ni daripada perkataan al-hajar kan, batu. Hajara became like stone, ya. Okey. Okey, ini pun sama'i juga ni, ya. Yang penting antum tahu mana kalau jumpa lah dekat mana-mana hajaratin, membatukan tanah. Bukan membatukan tanah, ini menjadi seperti batu. Tanah itu sudah menjadi seperti batu. Okey, kita habiskan yang fa'ala. Ad-dalalah 'ala nisbah. Okey, nisbah ni menasabkan seseorang dengan sesuatu. Seperti antum kata kaffara, kadzaba, fassaqa, apa lagi, nafaqa, mengkafirkan seseorang, mendustakan seseorang, memunafikkan seseorang, menfasikkan seseorang, ya. Nassara, syayya'a, menasranikan, ya, menisbahkan dia kepada kufur, maknanya menganggap dia, melabelkan dia. Nisbah, melabelkan, ya, makna labeling, melabelkan dia. Nasabtahu ilal kufr, nasabtu ilal kufri, kafartu fulanan. Ya, dalam Islam kita tidak boleh, ya, kita nak mengkafirkan. Ya, apa maksud mengkafirkan? Mengatakan seseorang itu kafir kecuali telah terbukti dengan perbuatan dan ucapan dia, ya. Kalau sekadar bersalahan pendapat, tidak melibatkan akidah, ya, kita tidak boleh nak mengkafirkan. Sebab itu dan bukan tugas kita, ya, itu tugas qadhi. Okey, kaffara, yukafiru, kafir. Kaffara maknanya melabelkan seseorang dengan kafir, ya, ataupun memanggil seseorang itu kafir, ya, mengangkat seseorang itu kafir. Kazzabtuhu, nasabtuhu ila al-kadhib, ya, menisbahkan dia, melabelkan dia dengan penipuan, ya. Fassaqtuhu, melabelkan dia dengan fasik.
Okey, faham tak? Faham. Nisbah tu apa? Nisbah melabelkan seseorang ya. Okey, ad-dalalah 'ala salbi. Atas tadi pun ada juga ad-dalalah 'ala salbi. Ini pun adalah al-salbi wal izalah. Okey, kasyartul fakihah. Apa makna kasyartul fakihah? Azaltu qasratah, membuang kulit. Maksud dia membuang, izalah, as-salb wal izalah. Ya, qasyartu al-fakihah bermakna membuang kulit. Mengulit kan? Mengulit. Betul tak? Ya, membuang kulit. Qallamtu adhafiri, qallama, azaltu qalamataha. Kuku panjang kan, so kita panggil taqlimul adhafir. Ya, memotong kuku, mana membuang ya, bahagian hujung yang panjang tu daripada kuku. Qallama. Okey, ikhtisar al-hikayah. Ikhtisar al-hikayah macam tadi jugalah. Ya, kabbara. Macam nahtu juga lah ni, ikhtisar al-hikayah. Kabbara, ماذا يعني كبر يعني أن يقول الله أكبر. هلل, ماذا يعني هلل؟ أن يقول لا إله إلا الله. لبى, ماذا يعني لبى؟ أن يقول لبيك اللهم لبيك. سبح أن يقول سبحان الله. سبحت الله. سبحت يعني أن أقول سبحان الله. الرجل يسبح maknanya يقول سبحان الله. أمنا قال آمين. يا أمنا. Okey, da'na nu'ammin hadha doa. Jom kita aminkan doa ini. Ya ammana yu'ammin. Tapi kita kena ingat ya, perkataan ini juga mempunyai makna yang lain. Kabbara bermakna Allah membaca, menyebut Allah Akbar, ataupun kabbara bermakna membesarkan sesuatu. Pada saiz. Okey, khalas habis dia bab fa'ala. Nanti minggu depan kita masuk bab ala. Okey, faham ke tak ni? Ad-dars wadih? Ada tanya boleh? Boleh. Ustazah, kenapa bukan macam kadang-kadang dia tak jumpa pun yang makna ikhtisarul hikayah ni dalam kamus kadang kata. Kenapa? Betul, ada. Sebab itu kita ingat bukan semua benda ada dalam kamus. Ya. Sebab itu kita juga perlu belajar ilmu saraf. Ya, ada juga benda-benda yang tidak ada dalam kamus. Tapi kebanyakannya akan ada. Ya. Sebab tidak ada satu yang sempurna. Tidak ada satu kamus yang sempurna yang memuatkan semua perkataan yang kita nak. Ya, sebab setiap kamus dia ada hadaf dia. Ya, kamus ini dibuat untuk apa? Ya, kalau untuk budak sekolah tak ada benda-benda ni. Ya, kalau kamus rujukan mungkin ada, tapi rujukan untuk apa? Adakah dia kamus mustalahat? Kalau kamus mustalahat ada mustalah yang berkaitan ajalah. Ya, sebab tu masa kita belajar ilmu leksikografi kita belajarlah ya, apakah matlamat penulisan kamus ni. Okey, Mu'jam Wasil ni dia tulis untuk apa? Ya, okey, Mu'jam kitab Al-Ain tu atas dasar apa dia buat kitab ni? Ya. Jadi sebab itu kita kata sebab itu kajian ini kena sentiasa berterusan ya, sebab dunia sentiasa berkembang. Jadi perkataan baru juga akan banyak. Tambah-tambah hari ini kita banyak perkataan ya, alfaz hadariyah. Alfaz hadariyah banyak yang belum lagi di kajian yang begitu menyeluruh ya. Tambah-tambah dalam dunia sains teknologi makin banyaklah ya perkataan-perkataan yang perlu dita'arifkan, ya, diarabkan. Dan banyak pun ya perkataan yang diarabkan ya. Kalau antum nak tengok contoh yang banyak benda-benda yang alfaz hadariyah ni dalam Mu'jam Asasi. Tapi Mu'jam Asasi dia sebenarnya tak banyak sangat perkataan dasar. Dia tak sebanyak. Kalau nak tengok kata dasar yang banyak, nak tengok Mu'jam Wasil. Ya. Mu'jam Asasi ni dia banyak memuatkan perkataan-perkataan yang terkini. Ya, perkataan-perkataan yang diarabkan. Okey, clear tak? Wadih Ustazah. Okey, jadi ingat ya, sesuatu ni kunci untuk antum kena banyak membaca. Ingat antum dia lebih hebat daripada Ustazah. Kalau antum dah jumpa kunci dia daripada sekarang, jangan tunggu umur 30-40 ya. Ingat, kita belajar ilmu ini jangan ada had masa. Tidak ada had masa. Atau kita dah kerja, kita semangat
kita untuk membaca dan menambah ilmu tu mesti sentiasa. Sebab apa? Tidak ada satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita supaya minta lebih. Allah tak ajar kita minta lebih harta, minta lebih itu, minta lebih ini. Tapi Allah ajar kepada Rabbi zidni ilma. Dalam Quran Allah kata, Qur Rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Tuanku, zidni ilma. Tambahkanlah bagi aku ilmu. Yang lain tak bertambah, tak apa. Bila bertambah ilmu, insya-Allah, ya, bertambahlah kualiti hidup kita. Okay, that's all for today. Ada fakta. Soalan terakhir boleh? Boleh. Ustazah, apa beza kan macam kita ada mubalarah dari segi perkataan syaddah ni kan Ustazah? Kita ada mubalarah dengan taksir dalam penambahan ni harfu mazid ni kan. Tapi juga yang tadi tu Apa dia kata? tak kudubung. Tapi Okey, Ustazah tak clear, tak dengar. Gini. Apa tu? Nama apa ni? Nama apa? Siapa yang bertanya ni? Ashraf. Okey, Ashraf nanti tulis kat Ustazah ya. Sebab suara Ashraf ni putus-putus. Ustazah tak clear. Okey, WhatsApp je ke Ustazah Ana. WhatsApp personal pun tak apa. Okey, nak masukkan nama Ustazah Ana. Nombor Ustazah Asifah masukkan je lah ya. Nombor Ustazah dalam grup yang ramai-ramai tu kalau muat lagi ya. Okey, nanti ada apa-apa persoalan tanya yang terbuku di hati tu tanya. Ya, insya-Allah kita akan cuba entertain ya sekarang kita mampu. Okey. Kita jumpa nanti Ashraf tanya dalam WhatsApp lah ya. Okay, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, jadi siapa yang tak sempat masuk boleh tengok recording ya. Okey, kita jumpa minggu depan ya. Narakum insya-Allah fil usbu'il qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Okay.